Pada 18 Oktober lalu, semua pihak ketahui negara telah menyaksikan berlakunya sidang Belanjawan 2025 yang telah diperincikan oleh Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan MOF. Jadi untuk video kali ini, Ringgit akan merangkumkan memberi tumpuan ke atas beberapa inisiatif yang telah diumumkan. Jadi ini antara tumpuannya. Jadi yang pertama adalah melibatkan peruntukan negara. Untuk makluman semua, tahun ni adalah tahun melibatkan bajet kali kelima tanpa gagal Malaysia memperuntukkan nilai tertinggi dalam sejarah, iaitu sekitar 421 bilion ringgit Malaysia. Jadi ini perbandingannya berbanding dengan peruntukan tahun-tahun lalu. Tahun 2021 dengan jumlah 322.5 bilion ringgit Malaysia. 2022 dengan 332.1 bilion ringgit Malaysia. 2023 dengan jumlah 388.1 bilion ringgit Malaysia dan 2024 dengan jumlah 393.8 bilion ringgit Malaysia. Kedua, tumpuan ringgit adalah melibatkan cukai. Ya, sudah pasti semua pihak akan cakap, banyak ke cukai baru? Dengar macam banyak je dia sebut cukai tu cukai ni. Okey, ini antara tumpuan ringgit. Pertama adalah cukai SST diperluaskan meliputi cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan, PM dah kata dia tak akan kenakan ke atas barangan asas oleh rakyat negara, tetapi dia akan kenakan ke atas barangan premium yang diimport. Antaranya adalah seperti makanan, kalau anda guna salmon, avocado, kenalah cukai jualan. Seterusnya adalah cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ini dimaklumkan akan diperluaskan ke atas khidmat perniagaan komersial. Antaranya meliputi seperti perniagaan yang berasaskan fee atau yuran. Bagaimanapun, cukai SST yang akan diperluaskan ini akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 dan dimaklumkan ia akan diperincikan bersama pemain ekonomi negara sebelum dikuatkuasakan dalam tempoh tersebut. Cukai kedua yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah cukai dividen berkadar 2% akan dilaksanakan pada 1 Januari 2025, di mana cukai ini akan dikenakan ke atas individu yang memiliki pendapatan dividen lebihi RM100,000 Malaysia. Tapi mesti semua macam cuak yang banyak dividen sikit. Alamak, mampus aku Tak. Untuk makluman semua, cukai pendapatan dividen ni tidak akan terpakai kepada pemilikan dividen di bawah KWSP, akaun amanah di bawah PMB dan pendapatan dividen dari luar negara. Maka untuk perincian lanjut berhubung dividen manakah yang akan dikenakan turut akan dimaklumkan sebelum penguatkuasaan tersebut dilaksanakan. Ketiga, seperti mana yang diberi gambaran awal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum bajet dilaksanakan, ya betul, cukai minuman bergula akan dinaikkan kepada kadar 40 sen seliter. Aturan ini untuk maklumat adalah memerangi dan mengurangkan pengambilan gula dalam kalangan penduduk negara. Maka dengan peningkatan pada cukai minuman bergula ni, ia secara tak langsung akan mengurangkan sedikit pembelian rakyat negara ke atas produk minuman bergula, yang maksudnya yang dah siap lah, produk ting, air botol, produk-produk ni lah yang akan dikenakan. Dan menerusi pengumuman tersebut, ia memberi persediaan kepada para peniaga dan jenama akan pelarasan kadar ini. Maknanya tak tahulah harga naik ke, harga kurang ke, kita tak tahu. Kita tengok nanti macam mana. Seterusnya, tumpuan ringgit adalah pelepasan cukai. Ini tumpuan ketiga kita. Okey, antara pelepasan cukai yang telah dimaklumkan adalah bagi mana-mana individu yang memiliki dan membayar harga premium ke atas insurans pendidikan dan perubatan, maka anda layak meraih pelepasan cukai. Dan pelepasan cukai ini dinaikkan kepada RM4,000 Malaysia. Jika sebelum ini adalah sekitar RM3,000 Malaysia sahaja. Tidak hanya itu, individu juga boleh menuntut pelepasan cukai sekiranya anda berbelanja untuk rawatan perubatan. Tidak hanya pada diri anda, tapi pada anak, pasangan atau keluarga. Dan pelepasan ini dinaikkan sehingga RM10,000 Malaysia. Seterusnya, pelepasan cukai turut akan dilanjutkan kepada pencarum SSPN, iaitu Skim Simpanan Pendidikan Nasional.
sehingga tahun 2027. Di mana individu boleh menuntut pelepasan cukai sehingga RM8,000 Malaysia. Usaha ni secara tak langsung tidak sekadar menggalakkan lebih ramai ibu bapa melakukan simpanan ke atas anak-anak mereka, tetapi turut memberi pulangan semula khususnya buat isi rumah kalangan B40 dan M40. Selain pendidikan dan perubatan, kerajaan juga dalam usaha nak galakkan lebih ramai rakyat negara memiliki rumah. Untuk individu yang ingin memiliki rumah pertama, anda layak menerima pelepasan cukai sehingga RM7,000 Malaysia. Namun, terdapat pecahan akan pelepasan tersebut di mana sekiranya rumah pertama anda bernilai sehingga RM500,000 Malaysia, maka anda layak mendapat pelepasan sehingga RM7,000 Malaysia. Namun, jika rumah pertama anda melebihi RM500,000 Malaysia, maka pelepasan cukai yang layak dituntut adalah sehingga RM5,000 Malaysia. Tidak terkecuali juga buat individu yang memiliki anak autism, di mana kumpulan individu ini layak melaksanakan pelepasan cukai. Di mana had pelepasan cukai bagi isi rumah yang berbelanja rawatan dan pemulihan anak autism kini dimaklumkan akan dinaikkan kepada RM6,000 Malaysia. Dan antara yang menarik perhatian ringgit juga dalam skop pelepasan cukai ni adalah mana-mana isi rumah yang beli mesin kompos makanan sisa domestik, anda layak menuntut pelepasan cukai sehingga RM2,500 Malaysia. Bila ada mesin ni, sebenarnya sisa makanan tu kita boleh tukar menjadi kepada baja organik. Benda ni menarik kan untuk rasakan lagi agenda kelestarian negara. Jadi tumpuan keempat adalah manfaat yang diraih oleh rakyat negara. Sebenarnya banyak sangat inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, tapi ringgit telah memilih beberapa inisiatif sahaja yang di mana memberi impak yang besar kepada rakyat negara. Antaranya adalah pertama, sumbangan tunai rahmah dan sara iaitu sumbangan asas rahmah telah dinaikkan peruntukannya kepada RM13 bilion Malaysia. Tidak hanya itu, peruntukan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut dinaikkan kepada RM2.9 bilion Malaysia berbanding dengan RM2.4 bilion Malaysia pada tahun ini. Jadi berdasarkan keseluruhan bantuan STR, SARA dan JKM tersebut, dijangka isi rumah miskin dengan 3 anak layak menerima bantuan lebih RM13,000 Malaysia setahun. Tidak hanya itu, warga emas miskin pula layak menerima bantuan lebih RM10,000 Malaysia setahun. Ini bermakna tidak ada rakyat di Malaysia yang berpendapatan kurang RM1,100 Malaysia sebulan. Dan nilai tunai ini untuk makluman semua tidak mengambil kira bantuan daripada kerajaan negeri, zakat dan yayasan. Dan ketiga dalam manfaat rakyat ni adalah peruntukan sejumlah RM250 juta Malaysia akan diberikan di bawah inisiatif pendapatan rakyat iaitu IPR untuk memacu, menggalakkan lagi lebih ramai rakyat khususnya kalangan mereka yang miskin tekah untuk turut serta dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Ini meliputi dalam aspek sektor perkhidmatan, keusahawanan, pendigitalan. Dengan adanya bajet tersebut kita akan menyaksikan lebih ramai rakyat negara meraih pendapatan yang lebih stabil dan lebih baik. Selanjutnya, saya kira ini perkabaran yang baik buat semua rakyat negara di mana kadar gaji minimum kita dinaikkan kepada RM1,700 Malaysia bermula 1 Februari 2025. Ini lebih tinggi berbanding dengan kadar semasa sekitar RM1,500 Malaysia. Okey, ringgit nak ulas sedikit. Saya nak ulas sedikit berhubung perkara ini. Saya pasti semua pihak terdapat banyak reaksi di mana ramai majikan menzahirkan kesukaran mereka melaksanakan tindakan tersebut, dan terdapat juga pihak yang memberi sorotan yang negatif akan tekanan yang dihadapi oleh majikan. Sebenarnya semua aspek yang didepani oleh pihak adalah relevan sebab ia adalah berbeza kawasan dari segi kadar gaji minimum, kadar kos sara hidup. Tapi kenapa kadar gaji minimum ini dinaikkan oleh pentadbiran negara? Ini adalah tuntutan yang telah pun
tertakluk di bawah Persekutuan Negara. Untuk makluman semua, setiap 2 tahun negara memang akan teliti semula, akan semak semula kadar gaji minimum. Mungkin anda lupa, sebenarnya Mei 2022 RM1,500 Malaysia tu telah dikuatkuasakan. Sekarang dah 2024. Maka selayaknya lah kadar gaji minimum baru dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Bila kita dah sebut tentang kadar gaji minimum, maka langkah selanjutnya adalah kerajaan memaklumkan garis panduan gaji permulaan untuk semua sektor ekonomi di Malaysia akan diterbitkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Bagaimanapun penerbitan ni mungkin akan diperincikan dengan lebih lanjut lah dan akan dilaksanakan hanya pada tahun hadapan. Okey, apa lagi manfaat rakyat boleh raih daripada bajet belanjawan ni? Antaranya yang boleh saya simpulkan juga adalah subsidi bersasak RON 95. Minyak petroleum ni dikatakan akan dilaksanakan bermula pertengahan 2025. Jadi semua pihak kena bersiap sedialah, di mana dimaklumkan penyasaran subsidi RON 95 ni akan dilaksanakan dengan harga 2 peringkat. Maknanya kita tidak tahulah adakah golongan ni dengan harga ni ataupun untuk tempoh pertama ini harganya, untuk tempoh kedua ini harganya, kita tidak tahu. Kementerian Ekonomi memaklumkan perkara tersebut akan dikuatkuasakan pada tahun hadapan. Maksudnya perincian pun pada tahun hadapan. Tidak hanya itu, rakyat juga boleh mendapat manfaat. Subsidi pendidikan akan dikurangkan ke atas golongan 15% berpendapatan teratas. Maksudnya apa? T15. Mungkin takkan dapat dah subsidi pendidikan penuh. Tak kisahlah sekolah pendidikan khas, something like SBP, MRCM, mungkin macam tu, sekolah macam tu, dan IPTA. Jadi kerajaan juga, Kementerian Ekonomi juga memaklumkan penelitian tentang siapa golongan T15 ni turut akan dimaklumkan kelak. Seterusnya, dalam manfaat rakyat juga tidak terkecuali adalah masyarakat orang asli, di mana kerajaan telah memperuntukkan sekitar RM380 juta Malaysia untuk menaik taraf kehidupan masyarakat orang asli bersama dengan projek melibatkan peladangan mereka. Tumpuan seterusnya adalah KWSP. Kalau belanjawan tahun ni, kita dapat lihat, ada akaun fleksibel. Kita boleh keluarkan duit simpanan kita sesuka hati. Kecing. Okey, tahun ni tak. Meneliti ke arah Malaysia ke arah status negara menua, maka KWSP ketika ini sedang mengkaji dan meneliti semula skim persaraan mereka untuk membenarkan pencarum memindahkan sebahagian simpanan mereka kepada akaun KWSP untuk ahli keluarga terdekat. Menerusi usaha itu, ia secara tak langsung memberi ruanglah kepada pencarum dan ahli keluarga mereka untuk menstruktur semula aliran tunai mereka pada masa hadapan. Kedua, fokus dalam KWSP juga adalah apa yang menarik, Perdana Menteri memaklumkan pihaknya mencadang mewajibkan pekerja bukan warga negara untuk mencarum KWSP. Untuk makluman semua, sebelum ni KWSP wajib untuk pekerja tempatan sahaja, tidak kepada bukan warga negara. Kini cadangan tersebut telah diusulkan. Ini sekaligus meluaskan lagi hak pekerja untuk kalangan pekerja bukan warga negara dalam sektor ekonomi Malaysia. Tumpuan ke-6 adalah manfaat ke atas PMKS dan penjaja kecil. Secara keseluruhannya, untuk makluman semua, PMKS menerima sejumlah sekitar RM40 bilion Malaysia. Dari segi aspek pinjaman dan pembiayaan mikro mereka. Tidak hanya itu, untuk peniaga dan penjaja kecil pula, mereka menerima sekitar RM100 juta Malaysia bagi penambahbaikan untuk infrastruktur seperti warung, kedai, gerai, sebegitu. Tidak hanya itu, mulai 1 Januari 2025, had amount pinjaman skim pembiayaan mikro untuk PMKS bagi tujuan pengecualian duty stamp akan dinaikkan kepada RM100
RM500,000 Malaysia. 100% pengecualian duty stamp ke atas surat cara perjanjian pinjaman antara PMKS dan pelabur menerusi platform Initial Exchange Offering turut akan dilaksanakan. Tambahan sekitar RM800 juta Malaysia pembiayaan disediakan untuk usahawan Bumiputra di bawah inisiatif MARA dan PUMB. Tidak hanya itu, kerajaan turut memaklumkan peruntukan RM1.3 bilion Malaysia akan diberikan kepada kontraktor G1 sehingga G4 khususnya kalangan Bumiputra bagi memberi peluang laksana projek kecil dan sederhana. Tumpuan ke-7 adalah apa manfaat yang diraih oleh majikan dalam bajet kali ini. Antara yang menarik yang dimaklumkan adalah sekiranya majikan mengambil wanita bekerja untuk kembali bekerja, kembali menyumbang kepada ekonomi negara setelah bercuti lama atau setelah berhenti kerja untuk jaga anak ke, maka kumpulan majikan ini adalah digalakkan diberi potongan cukai 50%. Menarik kan? Ini bagus untuk tingkatkan lagi penyertaan wanita dalam ekonomi negara. Tidak hanya itu, majikan yang beri kemudahan cuti penjagaan berbayar sehingga 12 bulan kepada para pekerjanya untuk memenuhi tuntutan menjaga anak ataupun ibu bapa keluarga yang sakit, turut akan diberi tambahan 50% potongan cukai. Ni yang paling best. Sebab apa? Ramai pekerja menuntut aturan kerja fleksibel. Ni mesti suka majikan yang sukanya. Kalau mana-mana majikan yang laksana aturan kerja fleksibel di mana dia menanggung pembelajaran kos dari segi memenuhi kapasiti pekerja yang diberi kelonggaran, maksudnya ditambah pekerja dan pembangunan dari segi perisian ke apalah untuk memastikan pekerja meraih aturan kerja fleksibel tu, majikan ni juga turut menerima 50% potongan cukai. Tumpuan ke-8 adalah pendidikan negara. Untuk makluman semua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menjadi kementerian yang paling tinggi terima peruntukan dalam bajet kali ini, iaitu meliputi RM64.1 bilion Malaysia. Di bawah peruntukan inilah meliputi daripada usaha naik taraf dan penyelenggaraan sekolah di Malaysia, dan terdapat juga 44 buah sekolah baru akan mula dibina pada tahun hadapan. Tidak hanya itu, peruntukan ini juga mencakupi perluasan capaian internet di sekolah desa dan kawasan pendalaman. Malah peruntukan juga turut merangkumi bantuan pendidikan di negara. Ini meliputi 17 jenis bantuan, antaranya seperti RMT, bantuan awal persekolahan. Dalam tumpuan pendidikan juga, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT juga mendapat peningkatan peruntukan yang tinggi, iaitu sekitar RM18 bilion Malaysia. Ini lebih tinggi berbanding tahun ini sekitar RM16 bilion Malaysia. Peruntukan ini meliputi antaranya bantuan beasiswa, pinjaman dan allowance pendidikan membentuk sekitar RM4 bilion Malaysia. Tidak hanya itu, kumpulan GLIC dan GLC harus memberi fokus 50% beasiswa mereka khusus buat golongan keluarga B40 dan M40. Tidak hanya itu, PTPTN juga perlu sedia dana khusus sekitar RM500 juta Malaysia kepada pelajar yang ikuti bidang STEM di IPTA. Dan Universiti Awam UE akan raih peruntukan RM635 juta Malaysia untuk tambah baik prasarana dan capaian internet operasi mereka. Lebih menarik, UiTM turut menerima tambahan RM20 juta Malaysia bagi menghasilkan lebih ramai graduan kalangan jurutera elektronik dan elektrik, dan tingkatkan penyertaan Bumiputra dalam bidang semikonduktor. Susulan sektor ini adalah kategori berpertumbuhan tinggi. Tumpuan seterusnya adalah tumpuan ke-9 melibatkan sektor kesihatan negara. Untuk makluman semua, Kementerian Kesihatan Malaysia menjadi kementerian kedua yang menerima peruntukan tertinggi dalam bajet tahun hadapan. Ini melibatkan jumlah peruntukan sekitar RM45.3 bilion Malaysia. Di bawah peruntukan tersebut, sekitar RM1.35 bilion akan digunakan untuk selenggara infrastruktur kesihatan. Seterusnya, RM300 juta pula untuk naik taraf klinik daif di seluruh negara.
manakala 27 juta untuk tingkatkan lagi aktiviti sukan dan riadah kalangan rakyat negara. Ini termasuklah anjuran Hari Sukan Malaysia. Jadi dalam tumpuan kesihatan ni terdapat beberapa inisiatif yang diumumkan dalam bajet. Antaranya adalah KKM akan memperkenalkan pilihan khidmat kesihatan berbayar pada kadar yang berpatutan untuk kumpulan pesakit bersasar, saya kira, di mana terdapat 5 hospital KKM untuk peringkat awal akan melaksanakan pilihan khidmat kesihatan berbayar ni. Saya kira ini adalah untuk kumpulan bersasar saja dan tidak akan memberi kesan kepada kumpulan B40 maupun M40. Dan tidak hanya itu, KKM turut memaklumkan pihaknya telah memperkenalkan tabung penyakit jarang jumpa dilaksanakan bagi mengurangkan dana kos yang tinggi susulan penyakit ni memang jarang jumpa, maka kos perubatan rawatannya lebih tinggi. Adanya inisiatif saluran tabung ini sekaligus melandaikan tekanan kos kalangan pesakit yang berdepan dengan situasi tersebut. Dan saya telah sebutkan tadi, cukai minuman bergula akan dikenakan kan. Daripada peningkatan 40 sen seliter itu, maka hasil tersebut akan digunakan oleh KKM untuk menambah baik beberapa kemudahan melibatkan penyakit berkaitan dengan kadar gula yang tinggi seperti obesiti, semua itulah. So hasilnya akan digunakan untuk rakyat semula. Tumpuan terakhir dalam rangkuman Belanjawan 2025 kali ini adalah melibatkan pelancongan. Semua ketahui Malaysia sedang melaksanakan persiapan untuk Tahun Melawat Malaysia 2026, dan ke arah itu negara telah memperuntukkan sekitar 550 juta ringgit Malaysia bagi memastikan ekonomi pelancongan negara terus bergerak laju dan meningkatkan lagi pertumbuhan dari aspek pelancongan domestik maupun luar negara. Tidak hanya itu, sekitar 110 juta ringgit Malaysia turut diperuntukkan untuk menambah baik kawasan pelancongan negara dan untuk memenuhi kriteria berkenaan dengan permohonan di bawah UNESCO untuk kawasan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Malah Khazanah juga turut akan memperuntukkan sekitar 600 juta ringgit Malaysia bagi memelihara keunikan yang terdapat di ibu kota negara kita, iaitu Kuala Lumpur, bagi meningkatkan nilai budaya dan kreatif di pasaran semasa. Maka itu sahaja rangkuman Belanjawan 2025 kali ini. Saya pasti banyak lagi inisiatif yang tak disebutkan ringgit pada video kali ini, tak dikemukakan untuk kalian semua. Tapi tidak mengapa, sekiranya anda memiliki sebarang komen, tanggapan atau apa-apa reaksi semua, boleh laksanakan di bawah. Dan tidak hanya ikuti kita di YouTube, turut ikuti kita di platform media sosial yang lain. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye!